Bila dah selesai je angkat batu-batu Kaabah tu, maka terjadilah pergaduhan antara suku Arab waktu tu. Sebabnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada video yang lalu kita dah cerita tentang kisah bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dijadikan korban sembahan berhala oleh bapanya Abdul Muttalib. Dalam cerita itu ada diceritakan rentetan peristiwa yang menyebabkan Abdullah ini dijadikan sembelihan kepada berhala. Bagi anda yang belum melihat video ini, boleh klik pada link video di atas. InsyaAllah pada video kali ini kita akan cerita tentang kelahiran junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara ringkasnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada 9 atau 12 Rabiul Awal bersamaan 20 April tahun 571 Masihi. Seperti yang kita dah cerita sebelum ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah kehilangan bapanya ketika beliau masih dalam kandungan ibunya Aminah. Selepas kematian ibunya Aminah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diasuh oleh datuknya Abdul Muttalib. Ketika kecil, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah disusukan oleh seorang wanita yang bernama Halimatus Sa'diyah. Dan buat pengetahuan semua, di kampung Halimatus Sa'diyah inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengembala kambing. Setelah datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diasuh oleh pakciknya iaitu Abu Talib. Sepanjang hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Talib inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam belajar dan menguruskan perniagaan ke Syam bersama Abu Talib. Antara kisah kita boleh selitkan di sini, waktu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 14 tahun, berlaku satu peperangan yang bernama Fijar. Peperangan ini berlaku antara Quraisy Kinanah dan Hawazin. Waktu tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyaksikan peperangan itu. Ada riwayat yang menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, waktu peperangan Fijar itu, aku turut memberikan anak panah kepada pakcik-pakcikku. Waktu itu aku sudah berusia 14 tahun. Berdasarkan riwayat ini menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terlibat sama dalam pertempuran itu. Perang ini disebut sebagai Nijar sebabnya berlaku pada bulan-bulan yang dilarang perang. Bulan ini dikenali sebagai bulan haram iaitu Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. Peperangan Fijar ini berlaku sebanyak 5 kali dan boleh dikatakan agak panjang hingga cecah 4 tahun lamanya. Selain dari melihat peristiwa peperangan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjadi orang penting dalam mengusahakan perniagaan Siti Khadijah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membawa barang dagangan ini ke Syam bersama pembantu Siti Khadijah yang bernama Maisarah. Sepanjang berniaga itu, boleh dikatakan keuntungan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memberansangkan. Maka waktu itulah terputik satu hubungan yang baik antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan majikannya Siti Khadijah. Hubungan yang bertambah baik ini membawa kepada tali perkahwinan. Waktu tu umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah 25 tahun dan Siti Khadijah 40 tahun. Antara faktor yang menyebabkan Siti Khadijah ini berminat sangat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kerana pekerti Nabi itu sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sama macam pemuda Arab yang lain. Nabi juga tak pernah minum arak atau pergi ke tempat perjudian sama seperti pemuda Arab ketika itu. Oleh sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dari muda lagi digelar sebagai Al-Amin yang membawa gelaran yang dipercayai atas sebab beliau tak melakukan perkara-perkara yang tak baik ketika itu. Waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur 30 tahun, ketika itu Arab Quraisy ni sedang membaik pulih Kaabah. Waktu tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersama-sama menolong untuk angkat batu bersama orang Arab. Bila dah selesai je angkat batu-batu Kaabah tu, maka terjadilah pergaduhan antara suku Arab waktu tu. Sebabnya adalah berebut nak angkat satu lagi batu mulia yang bernama Hajarul Aswad. Suku Arab-Arab ni hampir-hampir nak berperang waktu tu. Selamatlah sempat dari suku Arab ni pilih jalan selesai dengan mengatakan sesiapa yang mula-mula datang pagi esoknya dengan melalui pintu Syaibah, maka orang itu akan dipilih untuk menjadi hakim bagi memilih suku Arab mana yang akan letak Hajarul Aswad di Kaabah. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah lelaki yang masuk dari pintu Syaibah ni. Semua orang Arab setuju untuk menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim dan mereka gelarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Amin kerana percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh menjadi hakim yang adil dan dipercayai.
Waktu tu Nabi Muhammad SAW telah bentangkan kain dan letakkan batu Hajarul Aswad itu di kain yang telah dibentangkan itu. Lepas tu Nabi Muhammad SAW pun minta wakil-wakil dari kabilah untuk pegang hujung kain tu dan angkat bersama-sama Hajarul Aswad ke tempatnya. Dengan cara itu semua kabilah setuju dan segalanya diselesaikan dengan baik. Sebagai tambahan, Nabi Muhammad SAW tak pernah sembah berhala. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga benci untuk sembah patung-patung ketika itu. Nabi SAW sekadar mengasingkan diri ke Gua Hira untuk fikir tentang alam semesta dan pencipta alam semesta ini. Boleh dikatakan setiap tahun sebulan lebih Nabi SAW bersendirian ke Gua Hira untuk mengasingkan diri. Begitulah kehidupan Nabi Muhammad SAW ketika mana zaman kanak-kanak, remaja dan dewasanya sebelum diangkat menjadi Rasul.